Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Muzaffar yang berusaha, Tuan Haji Mat Jelani bin Tasrif, Pengetua SMK Taman Universiti, sahabat-sahabat para guru, AJKPIBG, anak-anak pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menghayati awal Muharram, satu detik yang dipilih untuk menjadi tahun permulaan bagi bulan tahun baru Hijrah, dan bulan permulaan tahun baru Hijrah iaitu bulan Muharram ni. Sebenarnya peristiwa hijrah tak berlaku pada bulan Muharram. Peristiwa hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tapi pertukaran tahun, bulan ditentukan bermula daripada bulan Muharram. Maka berubahlah tahun, satu tahun ke satu tahun. Daripada tahun 1443 kepada 1444. Untuk pengetahuan kita semua, tahun hijrah ni dengan tahun Masihi ni, kalau 100 tahun, dia ada beza 3 tahun. Contoh-contoh, Tun Dr. Mahathir. Beliau lahir pada tahun 1925. 1925. So umur dia sekarang umur 97 tahun. Tahun apa? Tahun Masihi. Tetapi dalam tahun hijrah, umur dia 100. Dia lahir pada tahun 1433 Hijrah. 1343 Hijrah. 1343 Hijrah. Sekarang 1444 Hijrah. Dia lahir 1343. Dia lahir pada 20 Zulhijjah 1343. Jadi umur dia sekarang 100 tahun. Boleh tengok dalam Google. Saya convert dia punya tarikh lahir. Memang Tun Dr. Mahathir sekarang sudah berusia 100 tahun hijrah. Tapi 97 tahun Masihi. Panjang umur beliau. Baik. Yang saya nak cerita hari ni ialah berkaitan dengan bila awal Muharram ni, insya-Allah besok masjid-masjid seluruh Johor lah boleh kita cakap. Seluruh Johor akan melaksanakan doa awal tahun dan doa akhir tahun. Doa akhir tahun dibaca sebelum daripada Maghrib, dan doa awal tahun dibaca selepas daripada Maghrib. Baik. Amalan ini sebenarnya berdasarkan qiyas kepada amalan bertukarnya hari. Ada bertukar hari, dia ada doa. Contoh, bila masuk saja Maghrib, kita diajar untuk baca doa, Allahumma inna hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya Allah, siang telah pergi, malam sudah sampai. Siang telah pergi, malam sudah sampai. Maknanya doa pertukaran hari itu ada dalam Islam. Jadi oleh kerana doa pertukaran hari dalam Islam tu ada, maka tidak salahlah kalau kita membaca doa pertukaran tahun. Ditambah pula ada juga doa pertukaran bulan. Bila ada bulan baru datang, Nabi ajar kepada kita untuk kita baca doa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukillah. Hilal rushdin wa khairin. Itu doa awal bulan. So doa awal hari ada, doa awal bulan ada, doa awal tahun, akhir tahun tak ada zaman Nabi, tapi ulama-ulama kita mengambil kesimpulan daripada pengajaran adanya doa awal bulan dengan doa awal hari, maka dilaksanakan juga doa awal tahun. Dan benda ni tak salah lah. Tak salah. Kenapa tak salah? Sebab ada sandarannya. Iaitu sandarannya qiyas terhadap amalan doa awal bulan dan doa awal hari. Oleh kerana itu, alangkah baiknya jika kita anak-anak pelajar semua pergi berkumpul di masjid pada besok hari untuk sama-sama kita berdoa. Cuma bagi kita, orang yang belajar ni,
Orang yang belajar ni jangan dia tinggalkan doa awal hari dengan doa awal bulan. Sebab yang tu memang adalah hadis Nabi. Lepas dia baca doa awal hari dengan doa awal bulan, barulah dia baca doa awal tahun. Sebab doa awal tahun tu hanya benda yang datang berdasarkan amalan yang ada dalam hadis Nabi. Amalan yang ada adalah Nabi, apa dia doanya? Allahumma inna hadha iqbalu lailika wa idbaru nahatirika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu doa bertukarnya hari. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukillah. Itu doa bertukarnya bulan. Kemudian barulah doa awal tahun. Itu baru cantik. Jangan baca doa awal tahun saja, kita tinggal yang sunnah Nabi, kita buat yang qiyas, yang hanya dikiaskan, yang asal kita tinggalkan. So insya-Allah nanti saya akan share dua-dua doa ni, doa pertukaran hari dengan doa pertukaran bulan, untuk sama-sama kita baca, supaya kita jangan tinggalkan yang asal. Itu apa nama, adab kita bila beramal dengan amal, kena ada yang asal, iaitu yang Nabi SAW ajarkan dahulu. Baik, apakah kandungan doa awal tahun ni? Doa awal tahun kandungannya nas'aluka, doa akhir tahun. Doa akhir tahun kandungannya minta dengan Allah Ta'ala, maksud dia supaya Allah Ta'ala menerima segala amalan yang telah kita lakukan sepanjang setahun ni. Allah terima belaka. Dan Allah mengampunkan segala dosa yang telah kita lakukan sepanjang setahun. Sepanjang setahun kita buat ni dosa, mohon Allah ampunkan. Sepanjang setahun kita buat kebaikan, mohon Allah Ta'ala terima. Dan benda ni Nabi SAW janjikan memperolehi keampunan bagi orang yang buat dua amalan untuk diampunkan setahun. Pertama, puasa sunat 9 Zulhijjah. Puasa sunat 9 Zulhijjah, Nabi SAW janji Allah ampun dosa 1434 dan Allah Ta'ala ampun dosa 1444, 2 tahun. Dan 10 Muharram. 10 Muharram nanti kita juga disunatkan puasa. Orang yang berpuasa pada 10 Muharram, Allah ampunkan dosa dia pada tahun lepas. Allah ampunkan dosa dia setahun. So, ingat, yang pertama sekali, amalan kita pada besok hari, jangan lupa doa awal hari, awal bulan dan awal tahun. Kemudian 10 hari bulan, mohon agar kita puasa sunat 10 Muharram. Tak silap saya 10 Muharram ni lebih kurang 8 Ogos kot. Gitulah lebih kurangnya. Cuba cek balik. Maknanya nak bagi tahu kita kena buat dua amalan ini paling kurang bila kita masuk awal tahun ni. Itu yang pertama nak sebut. Yang kedua, di bulan Muharram ni dipanggil sebagai bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maksud dia, bulan telah Allah tetapkan ada 12 bulan. Ada 4 bulan haram. Maka Allah Ta'ala jelaskan, jangan kamu lakukan dosa pada bulan-bulan ini. Sedangkan bulan lain pun tak boleh buat dosa juga. Tapi bulan ni Allah Ta'ala mention khusus dalam Quran. Dengan makna orang yang buat dosa pada bulan ini, bulan haram ni, itu 4 bulan haram, iaitu Rejab, lagi Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. 4 bulan ni. Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan ni kalau kita buat dosa dalam 4 bulan ni, dia apa nama, besar sikit dosanya. Walaupun dosa tu kecil pada bulan lain, tapi kalau bulan ni dia up sikit sebab Allah Ta'ala dah larang jangan buat secara khusus bulan ni. So jadi kita ni perlu up amalan pula. Kenapa kena perlu upgrade amalan kita? Sebab Nabi SAW amat mengambil berat beramal di bulan-bulan haram. Sehingga Nabi suruh banyakkan puasa. Sum al-ashhurul hurum. Kata Nabi, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Oleh kerana itu, kita kena upgrade ibadat kita, tingkatkan banyak lagi ibadat kita di bulan-bulan
terutamanya bulan Muharram ni, supaya kita ni tidak menjadi orang yang banyak buat dosa, tapi banyak buat ibadat. Dan permulaan tahun ni, alangkah baiknya kalau kita mulakan dengan benda-benda baik. Jadi ucap tahniah lah kepada badan dakwah kerana mulakan tahun baru ni insya-Allah dengan benda-benda baik. Apa benda baiknya? Iaitu ceramah ma'al hijrah. Baik. Tu dari segi amalan. Yang kedua nak cerita, kenapakah peristiwa hijrah yang dipilih oleh Sayyidina Umar untuk menentukan bilangan tahun dalam Islam. Zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada tahun Islam ni, tak ada. Tak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tak ada. Macam tahun Masihi ni dia berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Isa lahir tu tahun 1. Sekarang Isa berusia 2022 tahun. Berdasarkan tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tahun orang Islam ni nak guna tarikh apa? Maka Sayyidina Umar pun bermesyuarat pada zaman Sayyidina Umar. Mesyuarat. Yang ni cakap kita guna tarikh Isra' Mi'raj lah. Sayyidina Umar tak setuju. Kita guna tarikh Nabi lahir lah. Sayyidina Umar tak setuju. Akhir sekali mereka bersetuju. Tahun hijrah tahun kita ni berdasarkan peristiwa hijrah. Kerana peristiwa hijrah merupakan satu peristiwa yang membawa makna besar di dalam Islam. Makna besar dalam Islam. Okey, ceritanya macam mana? Ceritanya dalam peristiwa hijrah ni arahan Allah. Allah mengarahkan supaya berhijrah. Nabi SAW dan sahabat berhijrah. Dan arahan ini mesti hijrah. Orang Islam di Mekah mesti hijrah ke Madinah. Tak hijrah, salah. Tapi adakah semua orang Islam ni hijrah? Ada yang tak hijrah. Bila ada yang tak hijrah, ketika berlaku peperangan Badar, setelah Nabi SAW berada di Madinah bersama dengan para sahabat, 2 tahun baginda berada di Madinah, berlaku satu peperangan yang besar, nama dia peperangan Badar. Bila berlaku perang Badar tu, adalah beberapa orang Islam di Mekah. Dia ni Islam. Telah dikerah dan dipaksa oleh Abu Jahal untuk turut sama berperang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia orang Islam. Dia Islam tapi dipaksa oleh Abu Jahal dan juga orang-orang kafir pergi perang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku peperangan bersama dengan tentera-tentera Islam seramai 313 orang ni, maka mereka ini terbunuh. Siapa dia yang mati? Termasuk orang Islam yang berada di pihak orang kafir. Berlaku perang tu dan mati. Bila mati, sahabat-sahabat Nabi duk biasa tengok, yang ni orang Islam ni kenapa datang perang lawan kita? Waktu kat Mekah dulu dia orang Islam tapi dia tak hijrah je. Perang lawan kita? Pelik juga. Bila pelik, Allah Ta'ala pun turunkan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat Quran berkaitan dengan keadaan orang macam ni. Allah Ta'ala cerita dialog. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Malaikat tanya, kamu ni orang Islam tapi duduk geng-geng Abu Jahal berperang dengan tentera Nabi Muhammad SAW ni, apa hal? Fima kuntum. Why kamu jadi gini? Malaikat tanya. Qalu, jawab orang ni, kunna mustad'afina fil ard. Kami ni golongan yang tertindas di muka bumi. Waktu kami kat Mekah dulu, waktu kami kat Mekah baru ni, kami tak hijrah, orang Mekah paksa kami datang. Kami pun datang lah. Orang Mekah paksa kami datang, kami terpaksa datang lah. Orang Mekah, orang kafir, kalau tak kami kena nak aniaya, kami pun datang. Datang berperang dengan tentera Badar, tentera Islam. Bila berperang dengan tentera Islam, mati, maka malaikat tanya dengan soalan tu, dia jawab, kami ni terpaksa. Jadi malaikat tanya balik, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kamu tak hijrah? Jadi mereka ni dipaksa kerana mereka tak hijrah. Sedangkan hijrah itu adalah arahan Nabi, wajib hijrah pada waktu tu. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang macam ni walaupun dia Islam tapi sebab dia tak hijrah,
tempat dia adalah neraka. Ha. So hijrah pada zaman Nabi itu wajib. Nabi suruh hijrah. Jadi hijrah pada zaman kita ni, wajib tak Ustaz Rifqi hijrah daripada Kelantan pergi ke Johor? Tak wajib. Wajib ke? Tak wajib zaman saya. Wajibkah Ustaz Muzaffar hijrah daripada Gombak sampai ke Johor? Tak wajib. Wajibkah? Tak wajib. Yang wajib hijrah sekiranya berlaku penindasan dan juga kesusahan dalam mengamalkan agama. Macam tadi, Nabi di Mekah nak semayang susah orang Islam, nak buat amal susah, kena seksa. Hijrah pergi ke Madinah. Tapi orang Johor yang ada di negeri Johor sekarang, anak-anak pelajar sekarang, awak nak semayang ada orang kacau tak? Tak ada. Awak nak pergi masjid, ada orang kacau tak? Tak ada. Jadi awak aman. Wajib tak awak hijrah? Tak wajib hijrah fizikal. Ingat tu. Tak wajib hijrah fizikal. Tetapi sekiranya adalah ayah awak contoh, atau abang awak bekerja di satu tempat yang mana dia kerja ni dapatlah gaji, tapi terpaksa dia jual arak contoh, ataupun terpaksa dia ikut bos tak bagi dia semayang, maka wajib dia hijrah. Wajib dia hijrah fizikal, cari kerja lain. Tak boleh. Cari kerja tu, tak boleh terus dengan kerja tu. Wajib dia hijrah. So, kalau tanya awak sekarang, adakah wajib kita hijrah fizikal? Jawabnya wajib sekiranya kita berada di situ menyebabkan terganggunya agama kita. Kalau terganggu agama kita, maka wajib kita berhijrah. Kalau tak terganggu agama kita, tak wajib kita hijrah. Tapi kalau kita hijrah, akan ada kelebihan-kelebihan lain. Macam saya ni, wajib ke saya hijrah daripada Kelantan ke Johor? Jawabnya tak wajib. Kenapa? Saya boleh semayang kat Kelantan. Saya boleh okey kat Kelantan. Habis Ustaz hijrah juga untuk mencari pengalaman dan kebaikan di negeri orang. So, saya dapat kebaikan kerana saya hijrah. Okey, sekarang kita tanya balik. Tanya soalan seterusnya. Habis kami ni nak hijrah apa Ustaz? Kami anak-anak sekolah ni, apa yang perlu kami hijrah? Kalau fizikal tak perlu berhijrah. Nabi SAW sabda, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah. Selepas berlakunya pembukaan kota Mekah, hijrah fizikal tak wajib lagi. Yang wajib di kalangan kamu ialah jihadun wa niyyah. Ada usaha pengorbanan dan azam untuk berubah. Jadi, tekadkan azam wahai anak-anak sekalian, aku nak hijrah. Hijrah apa? Hijrah daripada malas kepada rajin. Daripada rajin sikit kepada rajin banyak. Daripada malas sembahyang jemaah kepada rajin sembahyang jemaah. Daripada kurang baca Quran kepada banyak baca Quran. Itu hijrah yang perlu dilakukan oleh anak-anak pelajar sekarang. Bukan pindah sekolah, tak nak sekolah Tamayu, nak hijrah pergi sekolah lain. Tak perlu. Kekal kat sekolah Tamayu, tetapi hijrah sikap. Inilah hijrah yang patut dilakukan oleh anak-anak pelajar sekalian. Kalau tak ada hijrah ini, tak ada makna kita menghayati peristiwa hijrah yang Nabi SAW lalui bersama dengan para sahabat pada zaman baginda. Baik, itu yang kedua saya nak sebut. Pertama tadi, pastikan amalan-amalan yang saya sebut tadi dilaksanakan. Yang kedua, perlu ada nilai untuk berhijrah. Hijrah apa? Hijrah perangai. Hijrah sikap tu. Dua. Yang ketiga, kita nak ambil pengajaran daripada cerita hijrah pula. Baik, Nabi SAW ketika baginda berhijrah, baginda buat perancangan yang hebat. Perancangan macam mana? Mula-mula sekali baginda SAW keluar bersama dengan Abu Bakar. Dia tak terus pergi ke Madinah. Dia ghostan
Tidak terus jalan ke Madinah, tapi dia pergi bersembunyi di Gua Sur. Dia pergi bersembunyi di Gua Sur supaya orang-orang kafir tak tahu. Dan Nabi merancang dengan sebaik-baik perancangan. Walaupun Nabi SAW ni, kalau dia nak senang, kalau Nabi nak senang lah, Nabi boleh angkat tangan doa dengan Allah. Ya Allah, hantar burak. 2 tahun lepas, saya dah naik burak. Pergi ke Palestin. Dan naik burak dah. Boleh tak hantar burak yang sama untuk saya naik pergi ke Madinah? Boleh tak Nabi doa macam tu? Boleh. Nabi boleh saja doa macam tu. Tapi kenapa Nabi tak doa macam tu? Kenapa Nabi merancang, lepas tu duduk bersembunyi? Kenapa Nabi susah? Kenapa Nabi sanggup susah? Siapa boleh jawab? Boleh jawab hebat ni. Kenapa Nabi sanggup susah, tapi Nabi tak pilih jalan senang, doa pada Allah, minta borak, naik borak sama? Jawapannya ialah sebab Nabi ni kepimpinan melalui teladan. Maksud dia dia suruh sahabat-sahabat susah payah. Sahabat-sahabat berjalan kaki pergi ke Madinah. Bukan dekat 300 km. Jalan kaki pergi ke Madinah. Takkanlah sahabat-sahabat jalan kaki susah apa semua. Nabi naik burak. Jadi Nabi ni seorang pemimpin yang menghayati kesusahan pengikut-pengikutnya. Jadi pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mengetahui dan menghayati kesusahan pengikut-pengikutnya. Ini pengajaran daripada kenapa Nabi tak pilih burak, tapi Nabi susah sama dengan sahabat. Cara Nabi susahnya, Nabi SAW pilih untuk jalan kaki. Kesusahan pertama, Nabi terpaksa bersembunyi di Gua Sur. Tapi Nabi SAW walaupun bersembunyi di Gua Sur, Baginda SAW buat perancangan yang cantik. Baginda lantik. Kalau siapa ada pen, tulis. Baginda lantik yang pertama, Ali. Baginda lantik yang pertama, Ali bin Abi Talib. Siapa rajin nak tulis, boleh share dalam dalam message tu. Pertama, Nabi lantik Ali bin Abi Talib. Apa kerja Ali? Kerja Ali ialah tidur tempat tidur Nabi. Itu kerja Ali. Baik. Kemudian Nabi lantik Abu Bakar As-Siddiq. Apa kerja Abu Bakar? Abu Bakar kerja dia peneman Nabi berjalan. 2. Kemudian Nabi lantik Abu Bakar, Ali. 3. Nabi lantik Asma binti Abu Bakar. Anak pada Abu Bakar, perempuan. Apa kerja Asma? Kerja Asma bawa makanan. Bawa makanan ke Gua Sur ketika Nabi dan Abu Bakar, ayah kepada Asma, bersembunyi dalam Gua Sur. Tolong bawa makanan. Maka orang perempuan ni dia boleh bawa makanan sebab dia boleh sembunyikan makanan dalam baju dia. Dalam baju dia. Asma bawa susah. Kemudian Asma ambil kain dia ambil kain dia potong kain dia, kemudian dia ikat di mulut bekas makanan, dan dia ambil satu lagi kain dia letak dia letak untuk jadikan letak sangkut kat leher. Pertama ikat mulut bekas, satu lagi sebab zaman tu tak ada Tupperware kan. Kalau dah ada Tupperware senang sikit. Tupperware tak ada, diikat mulut bekas, kemudian diikat pula tali. Tali tu tali bulat macam tu untuk sangkut kat leher dia. Maka terkenalah Asma dengan gelaran Zatun Nitaqain. Orang yang mempunyai 2 tali. Tali tu dia ambil daripada mana? Dia potong daripada kain dia. Untuk ikat makanan. Ini Asma. Dia tak macam orang sekarang. Dia potong juga kain dia. Nak suruh nampak seksi dia. Itu mengarut. Jadi Asma, apa kerja Asma? Hantar makanan. Saya ulang. Ali, tempat tidur. Abu Bakar, peneman. Asma, hantar makanan. Keempat. 3 yang keempat. Abdullah bin Abu Bakar. Anak Abu Bakar juga. Abdullah bin Abu Bakar, kerja Abdullah bin Abu Bakar kerja dia ialah mendengar
berita-berita yang dibual oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian pergi buat laporan. Zaman tu tak ada WhatsApp. Ada WhatsApp senang, dia WhatsApp je. WhatsApp Nabi duduk dalam gua tu. WhatsApp je. WhatsApp hari ni orang kafir Quraisy cakap gini. WhatsApp. Dulu tak ada WhatsApp. So dia kena pergi. Dia kena pergi bagi tahu. Baik, berapa dah? Ulang. Ali, Abu Bakar, Asma. Siapa tu lagi? Abdullah. Yang kelima, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni hamba kepada Abu Bakar. Kerja Amir bin Fuhairah, dia bawa kambing biri-biri untuk hilangkan tapak kaki. Maknanya Nabi SAW jalan sampai ke Gua Sur. Jadi Amir bin Fuhairah ni bawa kambing biri-biri banyak-banyak, dia jalan. Kambing biri-biri itu jalan atas tapak kaki Nabi untuk hilangkan tapak kaki. Itu Amir bin Fuhairah. Okey, baik. Jadi Nabi SAW ni, dia buat perancangan nak buat sesuatu. Tengok, dia lantik orang ni. Dia buat perancangan. Itu perancangan Nabi. Kemudian, bila Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, bila Nabi nak pergi ke Madinah, Nabi tak nak ikut lalu jalan yang biasa-biasa orang lalui. Kenapa? Takut-takut orang kafir Quraisy ni dapat cam jalan tu. So, dia cari jalan yang panggil jalan sahil. Jalan pesisir. Yang tak ada dalam GPS. Mudah faham tak ada dalam GPS. Siapa dia yang tahu jalan ni? Yang tahu jalan ni, nama dia Abdullah bin Arqad. Tulis seorang lagi, Abdullah bin Arqad. Abdullah bin Arqad pun betul, Abdullah bin Uraiqad pun betul. Abdullah bin Uraiqad ni orang kafir. Dia kafir. Tapi dia tahu. Dia tahu jalan. Bila dia tahu jalan, maka Nabi guna kepakaran orang kafir ni untuk dia tunjuk jalan kepada Nabi sampai ke Madinah. Baru ni saya guna Waze. Pergi sana sini guna Waze. Ada orang yang warak terlebih ni. Dia kata, Ustaz guna Waze. Yahudi ni. Mana boleh kita ambil program Yahudi untuk kita pergi jalan Syamah. Jangan ambil program ni. Tak bagus dia. Saya pun jawab. Saya kata Nabi dia pergi Madinah. Dia ambil GPS dia Abdullah bin Uraiqad. Abdullah bin Uraiqad tu kafir. Okey je Nabi guna. Apa susahnya saya kata. Tak salah. Oh, diam dia pun. Maknanya tak salah lah kalau kita guna GPS yang dibuat oleh orang Islam. Abdullah bin Uraiqad, kerja dia apa dia? Tunjuk jalan. So, itu yang Nabi lantik. Bila Nabi merancang cantik-cantik ni, Nabi merancang dia guna semua sumber modal insan yang ada. Siapa dia? Orang tua. Abu Bakar. Abu Bakar tu orang tua. Kemudian Nabi juga guna orang muda. Orang tu bukan orang tua saja, orang muda. Orang muda ahli. Nabi juga guna orang perempuan. Siapa dia orang perempuan? Asma. Nabi juga guna remaja. Siapa dia remaja? Abdullah bin Abu Bakar. Nabi juga guna hamba. Siapa hamba? Amir bin Fuhairah. Nabi juga guna orang kafir. Siapa dia orang kafir? Abdullah bin Uraiqad. 6 jenis manusia ni Nabi guna belaka. 6 jenis manusia ni. Pertama orang tua, Abu Bakar. Kedua orang muda, Umar. Ali. Ketiga, hamba, Amir bin Fuhairah. Keempat, orang remaja, Abdullah bin Bakar. Kelima, perempuan, Asma. Keenam, orang kafir, Abdullah bin Uraiqad. Nabi guna seluruh kepakaran. Dengan makna kita orang Islam ni, kalau kita nak kita hebat, kita kena guna seluruh keupayaan sumber manusia yang ada. Dan kita letakkan yang munasabah. Ustaz Rifki, kepakaran dia, apa dia? Ceramah. Buat ceramah. Buat ceramah. Jangan nak bagi buat benda pelik-pelik ya. Contoh. Pilih Ustaz Rifki, suruh latih budak perempuan renang. Ada mam saya. Tak reti saya pun tak reti berenang. Lepas tu suruh budak perempuan buat berenang. Ada mam saya. Cari jurulatih lain.
Mana kepakaran tu ada. Allah dah buat dah. Ustaz Rifki ceramah boleh? Ceramah. Kalau kena jin, siapa-siapa kena jin, bawa sini. Tak apa. InsyaAllah kita boleh usahakan. Maknanya itu kepakaran masing-masing dipergunakan semaksimum mungkin. Sebagaimana Nabi SAW merancang. Dan bila Nabi merancang cantik-cantik, Allah akan bantu perancangan Nabi dengan bantuan Allah. Itu kena ingat. Bila kita rancang cantik-cantik, akan ada bantuan Allah datang. Okey, bantuan Allah yang datang mengikut fatwa Lajnah Dar Al-Ifta' Al-Misriyah. Ada Lajnah Dar Al-Ifta' Al-Misriyah, Lajnah Majlis Fatwa Mesir. Dia mengatakan bahawasanya cerita kewujudan labah-labah yang buat sarang dan juga cerita 2 ekor merpati yang bersarang di gua adalah benar dan sabit berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab ada orang kata cerita tu cerita palsu. Ada buku, saya baru beli buku baru ni, dia kata cerita palsu. Saya cari jumpanya ada fatwa daripada Lajnah unit fatwa Mesir mengatakan cerita tu benar-benar berlaku berdasarkan kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan berdasarkan kata-kata Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad. Maknanya cerita tu pun betul juga. Allah Ta'ala bila Nabi merancang, Allah Ta'ala hantar labah-labah. Ketika Nabi berada dalam apa? Dalam gua Sur. Allah Ta'ala hantar labah-labah untuk labah-labah tu buat sarang yang menyebabkan orang kafir Quraisy terkeliru. Nabi ada ke tak dalam gua Sur ni sebab ada sarang labah-labah. Kemudian dia letak Allah Ta'ala hantar pula merpati 2 ekor untuk bersarang di muka gua Sur tersebut. Baik. Walaupun ni nak bagi tahu, kita ni merancang macam mana pun pasti ada cabaran. Walaupun tapak kaki Nabi sudah diarahkan untuk dihilangkan oleh Amir bin Fuhairah dengan membawa kambing biri-biri hilangkan tapak kaki, memang ada usaha sebegitu, tetapi di kalangan penduduk Mekah ni ada pakar jejak tapak. Geng-geng Mekah ada juga pakar jejak tapak. Okey. Pakar jejak tapak geng-geng Mekah ni, dia jejak tapak akhir sekali sampai juga ke depan muka gua. Sampai ke muka gua. Nabi SAW dan Abu Bakar dah bimbang tu dalam tu. Abu Bakar lah bimbang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kebimbangan Abu Bakar. Idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi, la tahzan innallaha ma'ana. Bimbanglah orang dah ada depan gua ni. Tunggu tunduk nampak. Tunduk je tu nampak. Tapi Allah Ta'ala hantar labah-labah buat sarang. Dan di kalangan orang Arab Quraisy pada waktu tu, selain ada pakar jejak tapak, dia ada seorang lagi, pakar sarang labah-labah. Nama dia Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dia tengok sarang labah-labah, dia tahu berapa punya buatan. Punya powernya. Jadi bila Umayyah dibawa oleh pakar jejak tapak sampai depan gua tu, pakar jejak tapak kata, ikut ilmu aku Muhammad dengan Abu Bakar duduk dalam ni. Kata Umayyah, kaifa yakunu Muhammadun wa Abu Bakrin fih wa alaihi nasjul ankabut min qabli ayyulada Muhammad. Kata Umayyah, dia kata mustahil Muhammad Abu Bakar boleh ada dalam gua ni. Aku nak bagi tahu kau, ikut umur sarang labah-labah ni, sarang labah-labah ni dah buat sarang belum Muhammad lahir lagi. Belum Muhammad lahir, sarang labah-labah dah ada kat sini. Takkanlah Muhammad lalu tak rosak sarang labah-labah ni. Belum dia lahir, sarang labah-labah ni dah ada dah. Nak bagi tahu labah-labah yang dihantar oleh Allah Ta'ala ni membuat sarang version lama. Usaha dia buat sarang versi lama. Jadi ini bantuan siapa ni? Ini adalah bantuan Allah. Jadi kesimpulan yang kita dapat buat kat sini, cerita ni,
Kalau kita merancang dengan sebaik-baik perancangan, Allah Ta'ala akan hantar bantuan Allah untuk memudahkan urusan kita. So, anak-anak belajar. Kita dalam belajar ni kena merancang sebaik-baik perancangan. Nak study macam mana, nak buat kerja macam mana, nak buat ketah kerja macam mana, nak kena merancang sebaik-baik perancangan. Nanti Allah Ta'ala akan hantar bantuan Allah yang kita tak sangka-sangka. Mungkin bantuan Allah itu merupakan hati kita tenang waktu jawab kuasa. Mungkin bantuan Allah itu Allah Ta'ala mudahkan urusan kita untuk jawab soalan dalam temburuga, nak masuk IPG dan sebagainya. Banyak bantuan-bantuan Allah akan datang dengan syarat kita merancang dalam pembelajaran kita dengan sebaik-baik perancangan. So Nabi SAW selamat sebab orang kafir tak tangkap. Kemudian setelah 3 hari Nabi keluar menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ingatlah, perancangan tu penting. Kemudian Nabi pun menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, saya suruh cerita sampai di Madinah. Nabi sebenarnya dia berhenti sekejap di Quba. Dia bina Masjid Quba. Okey, kemudian Nabi sampai ke Madinah. Nabi SAW ni bawa unta. Bila Nabi SAW bawa unta ni, orang Madinah dah seronok dah. Orang Madinah dah terima dah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Dia apa nama? Dia beratur dan dia bernasyid. Saya pergi Madinah. Driver Madinah tu orang Arab. Bas tu bergaduh dengan saya. Driver ni dia bergaduh dengan saya, dia tinggal jemaah saya. Waktu saya pergi umrah tahun 2017. Dia tinggal jemaah saya marah kat dia. Bila dia marah tu, bila saya marah kat dia tu, cakap Arab lah, marah dekat dia tu, dia rasa bersalah kot. Kemudian dia peluk saya, kemudian saya kata sallu ala Nabi, selawat pada Nabi. Kemudian dia cerita kat saya satu-satu cerita di Madinah. Bila lalu sampai sini, ya Syekh, inilah tempat turunnya ayat Quran, surah ni ketika Nabi datang sini. Bila sampai satu tempat, okey, dia suruh driver bas tu berhenti. Dia ni toke bas. Berhenti, dia kata, sini mula daripada sana sampai sana, dia tunjuk. Sahabat-sahabat di Madinah beratur dan dia baca tala'al badru alaina. Ni, dari sini sampai sini, dia tunjuk saya. Kemudian sampai tempat dia kata ni turbah asy-syifa. Inilah tanah syifa. Nabi pernah ambil tanah sini, Nabi baca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa biha yastaqimu nabi izni rabbina. Nabi ambil tanah ni dan Nabi buat syifa. Di sini dia tunjuk pada saya satu-satu. Alhamdulillah, nasib baik saya bergaduh dengan dia. Nasib baik saya bergaduh dengan dia, dapat pula tahu di mana sahabat-sahabat sambut Nabi. Dia tunjuk tempat ketika saya pergi Madinah. Baik. Jadi saya nak cerita, sahabat-sahabat ni bila Nabi sampai, dia hormat. Cara dia hormat, dia pegang unta Nabi tu. Pegang unta Nabi, cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, tidur rumah saya lah. Saya dah siap dah, rumah saya cantik-cantik untuk menerima tetamu yang hebat. Yang ni pun pegang. Tidur rumah saya lah, ya Rasulullah. Saya dah siap dah, tilam mahal dan sebagainya lah. Yang munasabah pada zaman tu lah. Ni nak bagi tahu betapa orang Madinah menghormati Rasulullah SAW. Sepatutnya awak lagu tu lah menghormati guru-guru. Sebab guru-guru ni merupakan gantian kepada Rasulullah SAW berdasarkan hadis Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Orang yang ada ilmu ni dia pewaris Nabi. Sebab zaman sekarang dah Nabi tak ada dah, maka yang ada adalah guru-guru. Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Guru-guru di kalangan kaum dia seperti seperti Nabi di kalangan umatnya. Maknanya awak dengan guru-guru ni kena hormat. Kena hormat, tengok cikgu bawa beg besar, kena angkat, ambil. Macam Nabi SAW dihormati oleh sahabat-sahabat. Ni gaya dia. Nabi pun kata, da'uha fa innaha ma'murah. Nabi kata, biarkan unta ni berjalan sendiri. Sebab dia berjalan bukan ikut nafsu dia. Unta ni berjalan ikut arahan Allah. Biar dia jalan. Maka unta ni pun masuk dalam badan Madinah tu. Jalan masuk lorong tu, masuk lorong ni. Akhir sekali unta berhenti di satu tempat.
tempat tersebut kepunyaan Sahal dan Suhail. Tanah tu. Tanah dua beradik. Seorang nama Sahal, seorang nama Suhail. Dua beradik. Tanah tu. Terus saja unta tu duduk kat situ. Nabi SAW bertanya, tanah ni tanah siapa? Jawab orang Madinah, tanah Sahal dan Suhail. Okey, aku nak beli. Nabi kata aku nak beli. Tak apalah, ambil je. Aku nak beli. Abu Bakar bayar. Maka Abu Bakar bayar tanah tersebut. Dan Nabi isytihar, itulah dia Masjid Nabawi. Maka dibina masjid. So benda pertama Nabi buat, mula-mula sekali masuk Madinah, adalah Nabi buat masjid. Ingat, Nabi buat masjid. Dan masjid itu di tanah Sahal bin dan Suhail yang dibeli oleh Abu Bakar. Bayangkan pahala Abu Bakar Siddiq. Dia beli tanah tu, dia wakaf buat masjid, dan masjid tu kekal sampai sekarang. Tu Masjid Nabawi yang ada sekarang. Kita duduk semayang. Pahala orang semayang di Masjid Nabawi sekarang, hari-hari masuk dalam akaun pahala Abu Bakar bin Siddiq. Sebab dia yang wakafkan tanah. Tanah siapa? Tanah Sahal dan Suhail. Tapi dia beli dan dia wakafkan untuk Masjid Nabawi. Sampai sekarang pahala dia dapat. Jadi, pengajarannya, kita sebelum mati, buatlah suatu benda wakaf supaya pahala kita tak berhenti-henti. Itu pengajaran. Pengajaran satu lagi, benda pertama yang Nabi buat ketika Nabi sampai di Madinah, bukan Nabi buat pasar, bukan Nabi buat shopping kompleks, bukan Nabi buat benda lain, bukan Nabi buat padang bola, tak. Nabi buat masjid. Dengan makna, dalam usaha untuk kita mendidik manusia menjadi manusia, benda pertama kita kena buat adalah kembalikan manusia untuk bermesra dengan rumah Allah. Kalau manusia tak mesra dengan rumah Allah, tak usah cakaplah pendidikan datang macam mana pun, manusia takkan jadi manusia. Sebab rumah Allah tidak hidup. Sebab rumah Allah tidak hidup. Jadi anak-anak pelajar, kalau nak berjaya, benda ni biasa Tuan Pengutus sebut. Kalau nak berjaya, jangan tinggal sembahyang subuh di masjid. Nak berjaya lagi, jangan tinggal solat sunat subuh. Yang ni biasa pengetua kita sebut. Maknanya pastikan kita dengan masjid tu rapat. Kerana Nabi SAW mula-mula hijrah, Nabi buat masjid. Tu mula-mula hijrah, Nabi buat masjid. Kita pula di sekolah-sekolah pula, tak apalah. Kok boleh nak cakap dengan JPN ke KPM. Di sekolah-sekolah pula, dia buat bangunan masjid setengah-setengah, kita yang buat sendiri. Buat bangunan siap, masjid ada lagi. Kita cikgu-cikgu yang cari dana, buat masjid sendiri. Sepatutnya bila sekolah didirikan, kena ada dah masjid dalam tu. Sebab itulah tumpuan pendidikan nombor 1. Macam tu guru pondok dulu, dia dekat pondok, dia buat masjid dulu. Baru dia buat pondok. Sekolah-sekolah zaman sekarang harapnya bila dah ada sekolah, masjid tak perlu kita cari duit buat sendiri masjid. Tak perlu. Dah ada dah. Dah memang termasuk dalam perancangan bangunan sekolah, wajib ada masjid. Wajib ada masjid bangunan sekolah. Sebab itu pendidikan. Sebagaimana wajibnya ada tandas, sebagaimana wajibnya ada kantin, wajib ada makmal, wajib ada masjid dalam sekolah. Tak perlu dah ustaz-ustaz nak cari derma nak buat masjid. Tak perlu dah. Kenapa? Kerana itu yang mula-mula Nabi buat. InsyaAllah saya dipanggil ceramah di Jabatan Pendidikan Johor hari Ahad ni. Saya nak sebutlah benda ni. Mana sekolah yang buat zaman sekarang, wajib ada masjid dalam sekolah. Mula-mula. Masjid dengan mana tempat sujud, tak kira lah surau ke apa, wajib ada. Jangan kita yang cari duit untuk buat pula. Tak perlu cari duit dan buat. Kerana apa? Kerana itu yang Nabi mula-mula buat. Kalau Nabi mula-mula buat dalam pendidikan dengan masjid, maka kita pun mula dengan masjid juga. Supaya barakah. Kerana itu tempat tumpuan malaikat-malaikat datang. Jadi anak-anak belajar, kalau kita nak hidup kita hebat, mulakan kehidupan kita di awal pagi di masjid dulu. Tak kira lah anak-anak pelajar ke cikgu-cikgu ke, kita mula daripada masjid. Maknanya pagi-pagi kita keluar, kita pergi masjid. Lepas pergi masjid tu, barulah kita pergi tempat lain. Kerana di masjid lah rahmat Allah Ta'ala turun. Allahumma Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Bukakan untukku pintu-pintu rahmat.
So pagi-pagi pergi masjid dulu, lepas tu baru jabat. Oh, sembahyang subuh, pergi masjid dulu. Sembahyang subuh di masjid. Tak kira lah cikgu ke, terutama cikgu lelaki dan juga pelajar-pelajar. Dia ambil situ dulu aura power dia. Baru pergi masjid, pergi sekolah. Dah bawa dah rahmah masjid. Rahmat masjid tu dah bawa pergi sekolah. Barulah rahmat kat sekolah makin besar. Kenapa? Cikgu-cikgu ambil aura rahmat di masjid, bawa pergi sekolah. Pelajar-pelajar ambil aura rahmat di masjid, bawa pergi sekolah. Macam tu. Lagu tu barulah hebat apa nama sekolah-sekolah kita. Ini pagi-pagi apa nama kedai kopi dulu. Tu masalah. Maya kat rumah, lepas tu kedai kopi. Patut semaya kat masjid. Nanti aura kuat masjid tu, power insya-Allah. So anak-anak pelajar saya harap sangat-sangat lah. Kalau ceramah saya hari ni lah, awak boleh ambil satu ni je. Aku nak mulakan tempat hidup aku ni, aku nak mula pergi masjid dulu. Setiap hari. Oh, puas hati kalau saya mati. Kalau saya mati pun pelajar-pelajar ingat saya mati. Bahawasanya kalau nak hidup baik setiap hari, ambil aura positif yang ada di masjid setiap hari. InsyaAllah. Saya rasa cukuplah sekarang tu. Saya pun penat kak. Lepas fardu maghrib tadi, kuliah maghrib. Dan tak keluar lagi di masjid. Saya ni duduk CIQ ni. Berada di Masjid Abu Hurairah. Geng-geng AJK masjid ni bagi apa nama bagi handset masjid ni. Tak apa, dia kata line kuat kat sini. Alhamdulillah. Jadi selama sejam saya ceramah tu, sekiranya ada soalan yang nak ditanya, bolehlah bertanya. Kalau tak ada, sekarang tu sajalah. Moga-moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada hari ini. Silakan bagi yang nak bertanya. Silakan. Kalau tak ada, boleh kita berhenti. Okay, Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rifki. Dan saya tengok dekat chat ni kita ada seorang Puan Roswita Abu Bakar ada angkat tangan daripada mula ceramah tadi. InsyaAllah nanti kita akan tanya apa soalan yang Puan Roswita nak tanya. Jadi Puan Roswita ada ke dekat sini? Puan Roswita Abu Bakar. Silakan Puan Roswita boleh buka mic untuk bertanya. Okay, nampaknya macam ada masalah. Tak apa, kita pergi satu soalan yang ada dalam chat ni. Ustaz, orang Islam yang ada di PLKP, kejap ada Puan Roswita. Okay, silakan. Puan Roswita silakan. Lebar tadi dia kata. Apa dia? Silakan. Apakah soalannya? Tak ada kok, dia terletak je tu tangan tu. Terletak. Okey. Maaf Ustaz, saya kat dalam kereta ni tertekan. Okey. Lepas nak dengar ceramah. Okay. Tahniah. Alhamdulillah, tahniah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, tak apa. Kita tengok dekat satu chat ni lah. Ada satu soalan. Saya rasa daripada anak pelajar kita lah. Ustaz, orang Islam yang ada di pihak orang kafir. Saya rasa ni mungkin dia tanya waktu hijrah tu lah. Masuk syurga ke tak? Itu soalan dia lah. Okey, silakan Ustaz. Baik. Soalan tu telah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah Taala sebut orang yang tak hijrah ni dan didesak dan dipaksa untuk berperang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia beragama Islam. Jadi dia didesak oleh Abu Jahal dan geng-gengnya berperang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar dan kemudian dia mati. Maka orang yang tak hijrah ini mati dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala sebut faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka, tempat mereka adalah dalam neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat. Illal mustad'afina minar rijali wal wildani wan nisa'. Melainkan ada juga yang tak hijrah tapi dimaafkan. Melainkan illal mustad'afin, orang yang susah, yang tak pergi perang pun tak pergi, hijrah pun tak pergi. Yang terdiri daripada kalangan orang-orang tua. Wan nisa, orang perempuan, wal wildan, dan juga kanak-kanak. Ibnu Abbas kata aku tu kanak-kanak. Ibnu Abbas tak hijrah waktu tu. Ibnu Abbas tak hijrah. Jadi Ibnu Abbas kata salah seorang kanak-kanak yang dimaafkan akulah. Jadi nak bagi tahu
orang yang masuk neraka ni orang yang sehat, yang patut hijrah, tapi dia tak hijrah. Akhir sekali dia dikerah untuk berperang lawan Nabi Muhammad, maka tempat mereka adalah dalam neraka. Okey, rasa jawapan tu jelas kot. Ada lagi soalan? Okey, soalan kedua, saya rasa saya ada catat yang ni. 4 bulan haram yang dimention, okey, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Jadi ada soalan lain ke selain soalan tu? Untuk Arif boleh ya? 4 bulan haram tu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Okey, baik. 4 bulan haram tu 3 bulan berturut-turut, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Soalannya kenapa? Kenapa? 3 bulan ni berturut, bulan Muharram ni 3 bulan berturut-turut sebab bulan haram ni mereka dah tetapkan, orang jahiliyah, mereka berlakukan gencatan senjata. 4 bulan haram ni. 4 bulan haram ni mereka takkan berperang. Sejahat-jahat mereka yang jahiliyah ni suka berperang, mereka akan off peperangan selama 4 bulan. Bulan Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. 3 bulan yang berturut-turut kerana mereka nak buat haji. Mereka nak buat haji, jadi perjalanan nak buat haji bulan Zulhijjah, Zulkaidah. Zulkaidah mereka nak buat haji, jadi perjalanan nak pergi buat haji tu bulan Zulkaidah. So sebulan ni jangan berperang lah orang nak pergi buat haji. Nak berjalan kat padang pasir takkan nak berperang. So itu bulan Zulkaidah. Tidak berperang mereka kerana nak buat haji. Yang kedua bulan Zulhijjah kerana mereka buat haji. Sibuk buat haji, tak usah perang lah. Kemudian bulan Muharram mereka balik daripada haji. Jadi 3 bulan ni mereka tetapkan kita jangan berperang. Kenapa? Kerana kita hormat geng-geng kita nak buat haji. Rejab. Rejab kerana biasanya mereka buat umrah. Biasanya geng orang-orang jahiliyah dulu dia buat umrah. Jadi pun mereka buat gencatan senjata. Jadi 4 bulan ni gencatan senjata di kalangan orang-orang Mekah dan orang-orang kafir kerana menghormati. Jadi mereka yang jahiliyah pun tak berperang, tak buat dosa, berperang pada bulan-bulan haram. Takkan kita orang Islam ni buat dosa pada bulan tu. Maka Allah Ta'ala sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu buat benda dosa di dalam bulan-bulan tersebut. Okey, itu sebab dipanggil bulan haram. Okey, ada lagi soalan? Kok ada. Tak apalah, cikgu nak tanya pun boleh. Tak boleh jawab, tak bimbang. Ada lagi ustaz pengurusi boleh jawab, insya-Allah. Ustaz baru kita ni ada. Okey, ada soalan tanya? Okay, mungkin ada soalan terakhir ke? InsyaAllah. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, berkaitan dengan penjejak tapak tadi kan, tracker. Penjejak musuh, tracker ni. Dalam masa Nabi berhijrah tu, mereka dapat mengesan kan tapak tu kan. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pencerahan berkaitan dengan tugas kita sebagai guru untuk kita menjadi penjejak tapak tracker kepada pelajar-pelajar kita, supaya pelajar kita tu kita dapat kesan awal untuk kita jadikan mereka itu pelajar yang cemerlang lah. Mungkin macam mana pendapat Ustaz? Okey, baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap kamu akan bertindak ikut bentuk yang telah Allah bentukkan kamu. Maknanya kita ni Allah dah bentuk dah. Inilah yang disebut oleh Howard Gardner sebagai multiple intelligence. Apa maksud multiple intelligence? Kecerdasan pelbagai. Ada orang cerdas verbal. Macam saya ni cerdas verbal. Cakap bagilah berjam pun. Ada orang cerdas bodily kinesthetic. Ada orang cerdas matematik. Ada orang cerdas dan sebagainya, kata Howard Gardner. Sebenarnya apa yang Howard Gardner sebut ni, Allah dah sebut lama dah. Mana setiap manusia tu ikut syakilah. Syakilah ni acuan yang telah diacukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi anak murid kita ni ada acuan squash. Ada. Yang pandai main squash ada budak-budak ni. Ada acuan catur, ada acuan cakap, ada acuan hafazan. Macam bekas pelajar kita dulu, Amirul Firdaus. Ini acuan otak dia memang otak hafazan. Sampai saya suruh dia ngapal Quran. Dan memang saya nampak sekarang duduk kat UIA. Maknanya kerja cikgu ni ialah mencetus potensi pelajar. Mencetus potensi pelajar tu sesuai dengan apa yang Allah cipta untuk dia. Kalau Allah cipta dia ni ahli sukan, silakan didik pelajar tersebut menjadi ahli sukan yang sehebat Nur Saiful Zaini. Bekas ketua pasukan hoki negara dalam Commonwealth. Macam mana Nur Saiful Zaini, Mirnawan Nawawi, geng-geng ni saya jumpa kat Masjid Rahman sembahyang jemaah tak tinggal ni. Saya kat UM dulu, antara orang yang kuat sembahyang jemaah di UM dulu, dia ambil sains sukan ialah Nur Saiful Zaini dengan Mirnawan Nawawi. Bila kita sembahyang asar di Masjid Ar-Rahman, dia ada. Biasa sangat dua orang ni, Mirnawan Nawawi dengan Nur Saiful Zaini. Ni bukan orang biasa ni. Ni pemain hoki kebangsaan Commonwealth. Tapi dia sembahyang jemaah. Dan dia tak salah. Sebab apa? Dia tak salah pilih sukan hoki tu. Dengan sebab dia pilih sukan hoki dan dia orang baik. Sampai orang pemain hoki sampai sekarang pun pakai seluar, pakai tie. Maknanya dicetuskan minat hoki dia oleh cikgu yang betul. Dia jadi seorang pemain hoki, tetapi mereka tidak tinggal sembahyang jemaah. Jadi cikgu-cikgu ni kena buat macam tu lah. Cikgu-cikgu tengok minat pelajar apa dia. Okey, suburkan minat pelajar, tapi jangan tinggal masjid. Jangan tinggal masjid. Jadi kalau pelajar ni jenis kaki apa nama, tengok bijak sukan, yang ni bijak bijak syarahan, yang ni bijak matematik, didik semua, cetuskan potensi-potensi dia, supaya potensi-potensi dia dapat dikembangkan dan dapat membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita nak zaman sekarang. Sebab itulah Nabi pandai letak orang. Nabi letak Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni Nabi letak sebagai ahli perang. Sebab Khalid memang hebat perang. Jadi Khalid Al-Walid terkenal sebagai seorang tentera perang yang hebat. Ali dia bijak ni. Dia bijak tentang kehakiman Islam. Dia ni bijak sangat kalau bab kehakiman Islam. Omar pun kalah. Omar Al-Khattab kalau ada kes kehakiman, dia akan tanya Ali. Sebab Nabi pandai. Muaz bin Jabal dia bijak fiqh. Maka Nabi hantar dia ke Yaman ngajar fiqh. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ni suara sedap. Nabi pernah cakap, "Utita mizmaran min mazamiri Daud." Kamu diberi oleh Allah Ta'ala serunai Nabi Daud. Suara dia sedap. Maka dia menjadi ahli Quran. Ahli Quran di zaman Nabi, Zaid bin Thabit, Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi pandai Nabi cetus minat orang. Nabi cetuskan minat orang tu pandai, sebab tu sahabat-sahabat macam-macam. Salman Al-Farisi, pekurma, betul. Penyawit. Kalau zaman sekarang, menyawit, dia mengurma. Bahagian buat kurma ni, dia. Salman Al-Farisi. Dia datang daripada Iran. Jadi Nabi SAW, kepakaran dia, tanam kurma. Jadi Nabi SAW, bijaknya Nabi, dia pandai cungkil potensi sahabat, dan dia letakkan sahabat di tempat-tempat yang sesuai. Sebab tu Islam hebat. Kita ni silap cungkil takutnya. Nasib saya, orang macam saya ni, nasib baiklah. Ayah saya cam. Nak cungkil macam mana? Dia pun cungkil saya untuk jadi ustaz. Dan waktu saya kecil dulu, saya masuk pertandingan bintang kecil. Bintang kecil menyanyi tau. Nyanyi lagu Angan-Angan Raja Emma. Lepas tu sekarang saya fikir, kenapa ayah aku buat gini? Rupanya dia tahu saya ni suka cakap. Dia tak nak saya dia nak didik saya ni jangan malu depan orang ramai. Dia masukkan saya pertandingan bintang kecil dan juga pertandingan hafazan Quran. Maknanya saya tak malu duduk depan. Maknanya alhamdulillah ayah saya boleh cungkil saya. Tapi dia tak bagi adik saya masuk pertandingan nyanyi. Dia tak bagi. Saya dia bagi. Dia nampak.
Jadi potensi itu sepatutnya kita nampak kepada pelajar-pelajar, tengok potensi mana dia ada. Jadi soalan ni sebenarnya Tuan Pengetua yang patut jawab. Soalan Tuan Pengetua yang patut jawab. Jadi kesimpulannya saya buat kesimpulan bahawasanya kejayaan kita semua adalah bila kita tahu potensi diri kita dan kita kembangkan potensi diri kita, ikut kemampuan kita, dan kita top up potensi kita dengan ilmu akhirat. Macam Saiful Zaini tu, ada ilmu akhirat, tak tinggal juga semayang Jumaat. Kita tak nak lah kita nak macam Maher Zain. Maher Zain kan potensi dia nyanyi Maher Zain. Bila Maher Zain nyanyi, tapi dia nyanyi lagu-lagu yang keakhiratan. Kalau zaman sekarang ni, saya cakap dengan anak saya kata saya paling suka kalau artis sekarang Lisa Surihani. Tak apalah, bukan sebab comel dia tak. Lisa Surihani kan, macam mana dia temu ramah Hussein Yi dalam TV. Saya kata cerdiknya orang ni, kecerdasan dia tu, dia bercakap, bila dia cakap orang dengar sebab dia Lisa Surihani, bukan Muhammad Rifki. Jadi dia dapat bantu agama. Mungkin bagi saya sumbangan dia untuk agama Islam lebih besar daripada saya. Sebab bila dia bercakap orang dengar. Macam Wardina Safia kan. Dia perkenalkan tudung Wardina, semua orang beli sebab kecerdasan dia tu dan juga populariti dia tu. Jadi kita nak orang, kalau dia artis pun, artisnya macam-macam ni yang boleh hajar orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cungkil mereka tapi kita tak tinggalkan mereka. Kejayaan sebenar kita adalah kejayaan akhirat. Itu wallahu a'lam. Gitu kok. Tercapai tak jawapannya Tuan Pengetua? Terima kasih Ustaz. Okey dah tu. Okey. Tuan Pengetua tambahlah sikit. Tak pernah ada orang ni. Nanti kali. InsyaAllah. Okey, kembali kepada pengerusi. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih kepada ceramah kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Rifki bin Muhammad Maidin. Dan Alhamdulillah, saya rasa malam ni dapat sambutan yang banyak juga. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin ada yang dengar dari dalam kereta, ada yang dengar dari dalam bilik, ataupun ada yang dengar sambil ada hal-hal yang lain. Kami ucapkan terima kasih kerana datang dan hadir pada malam ini. InsyaAllah kita semua dapat manfaat lah. Lagi-lagi kita dengar daripada orang yang hebat, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita tangguhlah dulu kita punya majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, minta semua jangan lupalah isi kehadiran dekat link yang ada diberikan dan dikongsikan dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.